Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 6 April 2021. Seramai 67,808 telah menerima suntikan vaksin COVID-19 di negeri ini di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jumlah itu adalah sebahagian daripada 104,130 dos yang diterima negeri Sabah di bawah fasa pertama program berkenaan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bagaimanapun berkata jumlah individu yang mendaftar untuk program vaksinasi di Sabah masih di tahap rendah di mana hanya 362,514 daripada 2.9 juta individu yang telah mendaftar setakat semalam. Justru beliau menyeru semua pihak untuk mendaftar dalam program vaksinasi berkenaan. Selain itu, semua agensi kerajaan di Sabah juga diseru memainkan peranan menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang disifatkan satu-satunya kaedah membebaskan negara daripada ancaman COVID-19. Datuk Haji Ji berkata, usaha itu penting kerana terdapat pihak yang berasa takut, kurang yakin dan kurang jelas mengenai manfaat vaksinasi selain terpengaruh dengan berita palsu. Beliau berucap sempena sesi libat urus jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat COVID-19 di Kota Kinabalu. Berucap dalam program sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang merangkap pengerusi bersama jawatan kuasa teknikal pengurusan darurat, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memaklumkan Sabah merupakan negeri ke-9 yang terlibat dalam siri lawatan jawatan kuasa untuk menerangkan mengenai keadaan darurat COVID-19. Katanya Sabah akan dijadikan sebagai model dalam menangani COVID-19 bagi memberi motivasi kepada negeri lain di seluruh negara. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 3 buah kolej kediaman Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu dikuatkuasakan bermula semalam hingga 18 April. 3 kolej kediaman KK yang terlibat ialah KK Tun Mustafa, KK Tun Fuad dan KK Tun Pangeran Ahmad Rafai. Bagaimanapun, berdasarkan penilaian semasa risiko penularan COVID-19 di lokaliti berkenaan, Kementerian Kesihatan bersetuju untuk menguatkuasakan PKPD di seluruh kampus UMS Kota Kinabalu. Sehubungan itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masih Manjun memaklumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Kota Kinabalu telah mengatur gerak dan menyelaraskan keperluan kawalan pergerakan keluar masuk di lokaliti berkenaan. Di bawah PKPD berkenaan, pihak polis bertanggungjawab melaksana kawalan di kawasan tempat jangkitan dibantu pasukan Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam dan Rela. Sehingga kini Sabah merekodkan 55,122 kes positif COVID-19 dengan pertambahan 65 kes baharu semalam. 2 kematian direkodkan di Tawau manakala tiada kluster baharu dicatat. Sabah kini berdepan dengan kekurangan mendapatkan bekalan air bersih selepas 23 sungainya telah tercemar. Selain 23 loji air di negeri ini tidak lagi berfungsi. Sehubungan itu, lembaga sungai-sungai Sabah yang tidak aktif sebelum ini perlu distruktur semula ke arah memantapkan pengurusan sungai termasuk kelestarian sungai yang menyumbang kepada bekalan air bersih yang lebih baik. Ketika mencadangkan perkara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bong Mokhtar Radin berkata, melalui penstrukturan semula lembaga itu, semua sungai di Sabah akan diwartakan sebagai hak milik kerajaan negeri untuk dikawal selia dengan lebih baik. Perlu ada lembaga sungai-sungai untuk menjaga dan membuat enforcement macam ranger. So kita bagi kebenaran kepada mereka untuk mewujudkan ranger dalam hutan menjaga sungai-sungai. Datuk Bung yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata faktor kurang komitmen ke arah melestarikan sungai-sungai di Sabah menyebabkan wujud perkara termasuk tanah tebing sungai diterokai selain sungai tercemar dengan bahan buangan. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Pemuliharaan terumbu karang di Taman Marin Tun Sakaran di Semporna. Dalam perkembangan lain, Datuk Bung menyarankan agar pembangunan infrastruktur di Semporna perlu seiring dengan kemajuan sektor pelancongan daerah berkenaan, antaranya mengenal pasti kaedah susun atur pembinaan rumah serta inap desa yang lebih sistematik.
Satu pertemuan dirancang antara kawasan pertumbuhan BIMP IAGA dengan Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad. Rancangan pertemuan itu bertujuan membincang dan mencari penyelesaian berkaitan BIMP IAGA yang diutarakan Majlis Perniagaan BIMP IAGA Sabah. Utusan khas BIMP IAGA Sabah merangkap penasihat Ketua Menteri Sabah mengenai BIMP IAGA, Tan Sri Pandikar Amin Mulia berkata antara isu dibincang termasuklah perniagaan tukar barang, jeti di Kudat yang tidak berfungsi serta beberapa dasar lain berkaitan. Inilah antara lain perkara-perkara yang mereka tarik perhatian saya. Dan respon saya ialah sejauh mana yang saya boleh buat perkara-perkara ini saya angkat kepada perhatian terutama sekali kepada Ketua Menteri dan selain itu kepada pihak-pihak yang berwajib di Kerajaan Persekutuan. Tan Sri Pandikar bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat bersama ketua-ketua Majlis Perniagaan BIMP IAGA di PPNS Kota Kinabalu. Dalam mesyuarat tersebut turut dibincangkan mengenai kesan perpindahan Ibu Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan kepada ekonomi yang diterajui Majlis Perniagaan BIMP IAGA Sabah. Berdasarkan kajian saintifik, hampir 90% hidupan marin kini semakin terancam dan berada di ambang kemusnahan. Ia akibat perbuatan manusia yang melakukan aktiviti bom ikan secara berleluasa demi matlamat keuntungan segera. Justru usaha lebih serius perlu dilaksana secara berterusan bagi membantras aktiviti bom ikan sekaligus memastikan ekosistem terumbu karang dapat dipelihara. Jadi saya minta kepada pihak-pihak penguatkuasa untuk menitik beratkan soal enforcement, soal sama ada Marine Police, taman-taman, Sabah. Tolong kalau boleh pastikan tidak ada aktiviti pengumuman ikan dan sekiranya ada berlaku, tindakan keras perlu diambil sebagai pengajaran kepada masyarakat. Datuk Jafri menyatakan demikian selepas Majlis Pelancaran Pemeliharaan Terumbu Karang Taman Marin Tun Sakaran disempurna. Dalam pada itu, Datuk Jafri berkata kaedah penanaman terumbu tiruan antara yang dilaksana dalam membantu memulihkan terumbu karang yang musnah akibat bom ikan. Data penyelidikan mendapati penanaman terumbu tiruan menunjukkan hasil memberangsangkan dengan merekodkan kadar pertumbuhan spesies Acropora 18 sehingga 23 cm setahun. Sehingga kini para penyelidik berjaya merekodkan 255 spesies terumbu karang dan 528 spesies ikan terumbu karang di perairan sempurna yang lebih kaya dari The Great Barrier Reef, Australia. Telekom Malaysia TM Sabah komited menjayakan pelan digital negara jendela khususnya dalam mencapai sasaran pemasangan 50,000 home passes dalam masa 2 tahun. Ia dilaksana dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Pengurus Besar Negeri TM Sabah Datuk Muhammad Sainal Muhammad Amin berkata, secara keseluruhan sebanyak 251,000 home passes akan dipasang di Sabah selain pembinaan 380 menara telekomunikasi di seluruh negeri. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mengadakan kunjungan terhadap pengarah penyiaran Sabah Nur Ain Bakir di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Kota Kinabalu. Menurut Datuk Muhammad Sainal, pihaknya juga akan bekerjasama dengan RTM Sabah untuk menjayakan beberapa program yang sudah dirancang bermula Jun ini. Kita mencadangkan kepada pihak RTM untuk bekerjasama dalam melakukan banyak aktiviti yang boleh mendatangkan manfaat kepada masyarakat Sabah. Ya. Contohnya dalam program Cakna, contohnya. Telekom boleh memberikan sumbangan hasil daripada kerjasama dengan RTM. Itulah di antara matlamat kita. Katanya, kerjasama seumpama bukan sahaja akan merapatkan hubungan silaturahim kedua pihak, malah mampu memberi banyak manfaat kepada rakyat.
Individu yang bekerja sendiri dinasihat mendaftar di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 Akta 789. Ini membolehkan mereka mendapat pembelaan sewajarnya oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso menerusi skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri sekiranya berlaku sebarang kemalangan ketika melakukan pekerjaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manila Mokran Ingkat berkata, peluang tersebut seharusnya dimanfaatkan golongan terlibat demi keselamatan masing-masing. Untuk memastikan keselamatan dan kebajikan mereka terpelihara dalam masa menjalankan tugas. Dan kita tidak mahu ada keluarga yang nanti terpaksa ditinggalkan, tercicir kerana kemalangan yang berlaku tanpa ada pembelaan. Beliau ditemui RTM dalam program advokasi lindung pencegahan kemalangan bersama penghantar makanan di Sandakan. Sementara itu, pengurus pejabat Perkeso Sandakan, Haja Mariam Haji Hassan memberitahu ketika ini jumlah yang mendaftar agak kurang. Kita sebenarnya sasaran kita untuk tahun ini adalah 60 libat urus untuk memastikan rakan-rakan kita yang bekerja sendiri dicarumkan di bawah Perkeso. Dan sebenarnya pencarum yang disasarkan untuk pejabat besar atau sederhana Sandakan ini adalah 3,000 pencarum wajib dicarumkan. Dalam majlis ini, seramai 28 penghantar makanan berjaya didaftarkan di bawah skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Majlis Pengusaha-Pengusaha Bas Ekspres Sabah hanya menawarkan perkhidmatan bas ekspres dari zon ke zon kecuali zon merah di negeri ini tertakluk kepada syarat kebenaran rentas zon yang perlu dimohon di Balai Polis berhampiran. Ketika dihubungi RTM di Ibu Negeri, Presidennya Datuk Donald Hanapi berkata operasi bas ekspres berjalan lancar bagaimanapun jumlah perjalanan terpaksa dikurangkan. Dalam suasana PKP ini sudah tentu ada SOP yang perlu kami patuhi. Contohnya kebenaran 50% penumpang sahaja. Tetapi dalam 2-3 hari yang lepas ini kami telah mengarahkan semua pengusaha bas untuk tidak mengambil dan menurunkan penumpang yang mana zon-zon yang merah telah diberitahu oleh pihak kerajaan. Contohnya di Tawau dan Kinabatangan. Dalam pada itu, pihaknya merayu agar pihak kerajaan dapat memberi kelonggaran syarat untuk merentas zon, khusus kepada penumpang bas ekspres yang bergerak dari zon ke zon kecuali zon merah. Ini berikutan kerugian yang dialami pihak pengusaha bas ekspres di Sabah akibat kekurangan penumpang. Bermula 14 Mac lepas, kerajaan negeri memberi kebenaran kepada bas ekspres di seluruh Sabah untuk beroperasi dari zon ke zon. Operasi dibenarkan dengan jumlah penumpang hanya 50% daripada kapasiti bas masing-masing. Sekian berita dari negeri di bawah Bayu bersama jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan Lindung Diri, Lindung Semua. Saya Sharon Raymond, salam hormat.